Okay, selamat petang semua. Very good afternoon, everyone. Okay, I hope that everyone is good now. Hari ini semua bagus. Okay, sebelum tu cikgu nak introduce saya sendiri dulu. Okay, I'm called Teacher Joanna. Kamu boleh panggil saya Miss Joanna. By the way, ada tak orang yang first time masuk kelas ini? Anyone is first time join our class? If yes, you can say yes. Ataupun cakap saya ataupun tu boleh. Yes, Okay, do you prepare your paper already? Sudah sediakan? Kamu boleh print out dulu kertas. Okay, let's say kalau betul tak ada printer. Okay, don't have printer, right? Okay, tak apa. Kamu boleh tengok cikgu buat ataupun sama-sama kita buat. Kamu boleh prepare satu kertas, kosong pun boleh. Okay? So, today we are going to learn what? Hari ini kita akan belajar untuk syarikat, okay, company. Okay, sebelum tu saya nak bagi kamu sedikit idea. Apa itu syarikat? Okay, kamu masih ingat tak? Form 4 kita sudah belajar apa? Form 4 kita, the whole Form 4, Form 4 kita belajar apa? Form 4 kita sudah belajar milikan tunggal. Yes. Lepas tu Form 5 kita belajar apa? Form 5 kita belajar syarikat. Sebelum tu perkongsian, betul. Sebelum syarikat perkongsian. So after that we are going to learn for syarikat. Lepas tu apa? Lepas syarikat and then club. Correct? Okay, ada 4 jenis lah. Okay, then cakap syarikat ini syarikat. Syarikat dengan milikan tunggal dengan perkongsian, ini 3 adalah untuk bermotif keuntungan. They want to earn money. Okay, they want to earn. Then syarikat ada 2 jenis. Siapa tahu? Syarikat ada jenis apa? Satu syarikat sendirian berhad. Satu lagi syarikat apa? Awam, betul. Syarikat awam berhad. Sama tak ini 2? Satu sendirian, satu awam. Okay, from the words you can very easily to see already. From the words you can see already. Sendirian, awam. Sendiri, maksudnya ini untuk orang siapa? Ini untuk orang sendiri. Boleh tak saya join? Can I share with the company? Cannot, right? Saya nak masuk itu syarikat ABC sendirian berhad, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia untuk orang sendiri saja. Like kawan, like family. Family dengan family baru mereka boleh buat. Mereka tak join orang luar. Saya nak masuk pun saya kena discuss, bincang. Tapi awam berhad adalah untuk public. Public. Everyone can buy. Okay, semua orang boleh join. For example, siapa tahu ada syarikat awam berhad apa? Ada contoh tak? Syarikat awam berhad. Give you contoh sini Petronas. Petronas is a big company. KFC, okay, KFC. KFC, okay. Ada lagi? Yang big company, Shell, apa lagi? Genting. Kamu tahu Genting Resort tak? Genting. And then Nestle. This is all big company. So big company yang kamu boleh join. Mungkin kamu cakap, boleh ke saya join jadi boss Petronas? Can you become Petronas punya boss? Boleh. Tapi macam mana? Macam mana kamu boleh jadi dia punya boss? Franchise? No. No. Bukan franchise. Okay, saya bagi sedikit idea. Kamu tahu apa tu saham tak? Do you know what is saham? Dia naik and then turun. And then naik, turun. Tahu kan? Share, correct. Share. Okay, siapa yang boleh ada share? Who can have share? Syarikat awam berhad. Hanya syarikat awam berhad dia boleh jadi share. Okay? By the way, maybe some of you still blur lah. Okay, saya bagi sedikit idea lah. Contoh, sekarang kamu adalah seorang businessman. Okay, kamu jual buku. Okay, you sell the books. And then one day you sell books, you buka kedai kan? Kedai buku Ali, contoh. Okay, ini jenis apa? Ini jenis
milikan tunggal. Okay, it's sole proprietor. Satu bos saja, satu bos. And then satu hari kamu nak grow dia. You want to grow your shop. Kamu nak, mungkin kamu start dari Melaka. Kamu nak grow ke Johor, grow ke KL, and then grow ke Sabah, Sarawak. Tapi kamu tak cukup duit. Okay, sebelum grow, mungkin you cakap, saya nak buka branch cawangan. So, tak cukup duit, apa kamu buat? Tak cukup duit, kamu kena cari duit. Betul tak? Kamu cari kawan kamu. Okay, so kamu buka satu kedai, panggil kedai buku Ali dan Abu. Okay, ini jenis apa? Ini jenis perkongsian. This is called partnership. Maksudnya, satu bos jadi dua bos. Faham? Satu bos upgrade jadi dua bos sebab tak cukup duit. Okay, lepas tu, kamu sudah buka cawangan satu dekat Melaka, satu dekat Johor. Sudah buka, okay, ada duit sudah. Tapi saya nak grow sampai seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak. Senang tak? Macam tak senang lah. Tak cukup duit. What you do? Tak cukup duit lagi. Upgrade lagi. Sekarang saya boleh upgrade jadi apa? Who can guess? I can upgrade jadi apa? Milikan tunggal upgrade jadi perkongsian. Perkongsian upgrade jadi sendirian berhad. Ya, syarikat sendirian berhad. So sekarang saya jadi mungkin saya jadi let's say what company ya? ABC. Okay, sekarang saja ABC. Sini ada banyak bookstore lah. ABC bookstore sendirian berhad. So ini adalah jenis sendirian berhad yang ada banyak bos. Mungkin ada berapa bos? Let's say ada 5 bos. Okay, so saya buka saya punya cawangan ke KL, ke Terengganu. Tapi sekarang saya nak buka sampai luar negara. I want to upgrade, go to outside already, go to USA, go to China. Cukup duit tak? 4 bos punya duit macam tak cukup leh. So what you do? Tak cukup duit, kita upgrade lagi. Kita upgrade jadi apa? ABC bookstore berhad. Kenapa nak upgrade jadi awam berhad? Siapa tahu? You listen my story and then what you think? Kenapa dia nak upgrade saja? Sebab dia tak cukup apa? Apa yang dia tak cukup? Yes, dia tak cukup duit. Betul. Dia nak keluar ke Malaysia, tak cukup duit, tak cukup modal. So what we do? We can make it awam berhad. Semua orang boleh melabur. More people can invest to our company. We will have more money. More money, we can grow and grow. Understand? So, apa beza awam berhad? Awam berhad adalah semua orang boleh melabur. Tapi macam mana semua orang boleh melabur? Kita boleh jual share. Okay, you can sell your share. Jual share. Apa tu share? Ada student blur tak? Share. In Chinese is 股票lah. Saham, betul. Okay, kenapa? Apa tu share? Now I want to teach you another terms. Few terms lah, beberapa terms. Okay, kita ada beberapa term kita panggil saham. Modal dibenarkan, modal diterbitkan, dan juga modal belum diterbitkan, dan juga modal sudah berbayar. Okay, you need to know this thing, berbayar penuh. Okay, 4 terms. Okay, I give you a story. Kamu pernah tengok movie tak? Pernah pergi tengok movie? Dekat TGV ke? GSC ke? Ada kan? So, kamu boleh imagine, contoh, last year. Last year ada tengok tak? Last year cikgu tak tengok. Because it's MC, alright. Okay, let's say ini satu movie. Okay, this is a movie. So dalam ini bilik tayang ini, kamu rasa ada had tak? Ada had berapa orang boleh masuk tak? You think have or no? Ada had 100 orang, 200 orang tak? Mesti kan? Sebab ikut apa? Ikut kerusi dia. Betul? Ikut berapa kerusi. So berapa kerusi means berapa orang boleh join kelas itu.
join kelas pula. Join itu tengok movie. So ikut dia punya kerusi. So at first kita sebagai satu company, kita kena daftar dengan siapa? Daftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Okay, kita kena daftar dengan dia dan kita kena cakap berapa kita punya share kena ada. Macam ini juga, sama macam bilik ini. Saya cakap, oh saya punya bilik maksimum cuma boleh ada 1,000 tiket. Oh, ada tak 1,000 tiket? Dah lah, 100 tiket saja. Okay, let's say the rooms is for 100 people lah. So, modal dibenarkan adalah 100 tiket. Okay, maksimum kita boleh jual 100 tiket bagi bilik ini. Then, let's say, okay, so kamu ada 100 tiket kamu boleh jual. Tapi saya tak jual 100 tiket. Saya ini cashier, I jual cashier here. Okay, ini cashier, ada satu meja lah. So itu cashier dia cuma keluarkan dia punya tiket sini, okay, letak tiket sini. Dia cuma jual 50 tiket. Okey, apa maksud? Maksimum saya ada 100 kerusi. Tapi sebab MCO, saya tak boleh jual 100. Saya cuma boleh jual 50. Ini panggil modal apa? 50 ini apa? Ini adalah modal diterbitkan. Maksudnya modal yang saya jual. I sell. Saya jual 50. Kenapa saya jual 50? Sebab MCO tak boleh penuh. Betul tak? Cannot full house mah. Lepas tu, adakah saya jual 50 maksudnya saya dapat RM50 punya duit? Did I get full 50 ticket the money? No right. Mungkin tak ada banyak orang beli sebab MCO tak ada orang nak beli. So, modal berbayar, contoh. Saya cakap ada satu orang, this is Ali. Ali datang, dia cakap, saya nak beli tiket. Saya beli tiket 2 lah. Saya dengan girlfriend saya, okay? 2 tiket. So dia beli 2 tiket. Maksudnya berapa yang telah dibayar? Berapa dibayar? Siapa tahu? 2 saja, betul. 2 saja berbayar. Faham sini? Okay, repeat 100 tiket, maksimum saya boleh jual 100 tiket sebab saya punya bilik tayangan ataupun saya punya company ada 100 kerusi. So saya cuma boleh jual 100. Tapi saya jual 50 sahaja. Saya tak jual habis. Saya jual 50. Lepas tu ada satu orang datang beli 2 tiket saja. So maksudnya yang berjaya saya jual hanya 2 saja. Tapi in SPM jangan takut. Dalam SPM kan, normally diterbit dengan berbayar adalah sama. Normally is 50 and 50. Okay, for SPM level memang dia full lah. Tapi sini saya bagi yang realistic. Cannot be 100% sold mah. Betul tak? Tak mungkin 100% dijual. Okay, dan cikgu tanya, berapakah modal yang belum diterbitkan? Maksudnya, berapakah modal yang saya belum keluarkan untuk saya jual? 50. Yes. Saya ada 100 tiket, saya jual 50, saya tinggal 50 belum saya jual. Okay, faham? Again, apa tu modal diterbitkan? Apa tu modal dibenarkan? Ini adalah modal yang maksimum. Maksimum kamu boleh ada. Maksimum. Dan diterbitkan adalah modal yang kamu keluarkan untuk jual. Kamu jual berapa? Dan modal yang belum diterbitkan adalah kamu belum jual berapa. Dan berbayar adalah orang sudah bayar berapa. Okay? Anyone still blur? Ada blur tak? Tak ada. Okay, let's go to the question. Kalau ada blur boleh tanya soalan. Okay? Okay, let's go to here. Kamu adalah sebuah syarikat panggil Awaria Berhad. Okay, kamu ada 2 jenis share. Satu adalah share keutamaan, satu adalah share biasa. Okay? So, kamu akan terbit apa ni? Semua saham telah dibayar penuh.
So sila hitungkan share keutamaan diterbitkan dan share biasa diterbitkan. Okey, maksudnya berapakah jumlah share yang kamu sudah jual untuk share keutamaan? Let's count first Wow, so fast. Okay, share keutamaan diterbitkan. Kita sudah jual berapa tiket keutamaan? Kita sudah jual 600,000 unit. Satu unit RM2. So berapa RM? Sini kita jual 600,000 unit. Satu unit RM2. So kita jual 1.200.000. Okay, just times only, darab saja. Okay, then B. Berapakah share biasa yang diterbitkan? Okay, kita jual berapa unit? Kita jual 2 juta unit. Dan satu unit RM1. So 2 juta unit darab RM1. Kita dapat RM 2 juta. 2 million. Darab saja. Okay, ini yang kita jual lah. Okay, ini yang kita jual. Kita terbit. So, dia tanya, berapakah modal diterbitkan? Ini dia nak kita cari apa? Modal diterbitkan. Bukan saya sudah kira. Apa yang dia nak? Siapa tahu? Apa yang dia nak? Add up the total. Correct. Dia nak jumlah. Okay, they want the total here. So, kamu cuba cari jumlah berapa? Jumlahkan dua-dua. 1.200.000 dengan 2 juta. 3.200.000. Okay. So C. Modal yang diterbitkan 1.200.000 dan 2 juta. So jumlah 3.200.000. Then next one dia tanya, berapakah berbayar saya? Berapa yang berbayar? Dia cakap sini, semua saham telah dibayar penuh. Maksudnya semua yang saya jual sudah 100% dapat duit. So berapa saya dapat? Exactly the same sama 3.200.000. Kita jual dan kita dapat duit 100%. Boleh Okey, seterusnya kita nak kira kita nak masuk journal. Actually ini senang saja. Yang susah apa? Yang susah adalah journal. Selalu student akan blur. Blur dengan journal sini. Ada blur tak? Tak ada. Okey, tak ada itu bagus. Ada tak? Ada blur, sedikit blur. Always blur. Don't blur. Don't blur. Let's see here. Pada 1 Julai, kita terbit share. Okey, sebelum tu kamu kena ingat, actually terbitan hanya ada 2 benda kamu kena record. One things. First adalah saya terbit. Saya ingat share. Terbit share tu macam kita jual tiket. Okay, kita jual tiket. So kalau saya jual tiket, kamu rasa apa yang saya akan bertambah? I sell my share. What will increase? Saya ingat modal. Ingat modal bertambah. Bukan duit. Belum saya dapat duit. Saya jual saja. Okay? Saya jual share, modal akan bertambah. So, kalau modal bertambah, debit modal ke kredit modal? Modal bertambah, debit ke kredit? Kredit. Betul. Kredit modal. Then, saya kena debit apa? Ada satu benda yang baru iaitu permohonan. Please take note. Okay, permohonan itu adalah account apa? Ini adalah account sementara. It's a temporary account. Okay, temporary account. Macam kita punya account realisasi, macam kita punya account pelupusan. It's a temporary account. Kenapa kita nak ada temporary account? Okay, saya bagi kamu sedikit idea lah. Contoh, Januari 1, saya terbit saya punya share. Maksudnya saya jual saya punya share.
Saya jual share saya sebanyak 200,000. So, okay, maksudnya saya akan record modal saya akan tambah 200,000 sebab saya sudah jual tiket itu kan. Tapi, adakah kamu dapat duit pada Januari 1? Do you receive money in the same time? No, right? Mungkin kamu dapat duit bila? Mungkin kamu dapat duit apabila Januari 20 baru kamu dapat itu duit. So, macam mana kamu nak record? Takkan kamu record, oh Januari 1, I record like this. Januari 1, saya kredit modal, and then saya panggil itu accountant. Accountant, tunggu jangan record debit dulu, sebab saya belum dapat duit. Sampai Januari 20 baru kamu debit bank. Can or not? Boleh tak? Tak boleh kan? Tak boleh tunggu punya. You cannot ask the accountant, tunggu, hold on first. Haven't debit bank, tunggu sampai saya dapat duit baru kamu debit bank. So what happened? We need to create a temporary account. Mesti ada satu account yang sementara kita rekodkan dulu. So apa tu record sementara? Yaitu permohonan. So kita sini debit permohonan, and then kita credit permohonan. At last you will see that, debit permohonan, kredit permohonan. Apa jadi? Debit, kredit, dia akan jadi no more, cancel. Okay, dia akan cancelkan. Jadi, apa fungsi permohonan adalah untuk rekod sementara apabila duit saya belum dapat. I haven't received money, I need to put in the account for temporarily, sementara. Faham? Okay, so sekarang kamu ingat satu kali, saya jual share, modal akan bertambah. Jadi saya kredit modal, debit permohonan. Lepas saya jual, saya akan dapat duit. Okay, dapat duit. Apa yang bertambah? Bank bertambah. So bank bertambah, debit apa? Debit apa ke kredit apa? Debit bank, betul. Sebab bank tambah, debit bank. And then kita kredit siapa? Kredit permohonan yang sementara itu. Okay, permohonan adalah sementara. So like I say, debit permohonan, kredit permohonan, at last it will be closed. Ini akan tutup. Yang tinggal cuma adalah debit bank dan kredit modal. Ini saja yang tinggal. Faham? So sekarang kita tengok sini ya. Okay, ini saya delete dulu. Delete dulu. Kita tengok sini. Pada 1 Julai, syarikat Anis Berhad menerbitkan share yang berikut untuk mengumpulkan modal. Okay, ini share diterbitkan. Ada 2 jenis share. Satu adalah 8% dengan share keutamaan. Boleh tak kamu kira berapa yang saya jual? Saya jual 600,000 unit. Satu unit RM2. So jumlah berapa ringgit? 1.200.000, betul. 600,000 darab RM2. So sini adalah 1.200.000. Okay, lepas tu saya nak kira untuk share biasa pula. Share biasa. Saya jual 6 juta unit. 1 unit RM1. Betul, 6 juta. 6 juta unit, 1 unit RM1. Mesti tunjuk So sini kita ada 6 juta. Okay, macam mana kita rekod? Sini ada 2 tarikh. Please take note. 1 Januari dengan 31 Julai. 1 Julai dengan 31 Julai. So how we record here? I need your help Okay, ini tarikh putir. Sini kamu tulis debit dan kredit. Okay, so kita tengok Julai 1. Julai 1, saya kena debit apa, kredit apa? Julai 1 saya baru jual. Baru jual, so apa yang bertambah? Repeat again. Saya jual share, apa yang bertambah? Do we need to write down formula? You mean which one is formula? Ini ke? This one? This one need to show lah. Show your working. Must show your working. Unit darab RM. Okay, ingat. Saya jual share modal
bertambah. So modal bertambah. Macam mana kita rekod modal bertambah? Debit modal ke kredit modal? Kredit modal. So kita kredit modal, kita kena debit permohonan. Okay, ingat ini dulu. Kita jual share, modal bertambah. So sini kita tulis macam mana? Okay, saya jual dulu untuk share keutamaan. Modal share keutamaan. Okay, sini kita kena debit permohonan 8% share keutamaan. And then kita kena kredit modal 8% share keutamaan. Faham tak? Kita jual share modal bertambah. Yes, belum lagi. Oh, you mean formula in words ah? Like unit share times harga. Oh, you mean the formula, is it? List down the formula. If your teacher say, I think can you can write the first one. Tapi belakang tak perlu repeat lah. You just write the first one like jumlah share adalah unit darab harga se-share. Tapi tak payah repeat banyak kali. Because maybe you got 3 share or 4 share mah. But I think actually it's not compulsory lah. For teacher it's not compulsory ya. Tak semesti nak tulis itu formula. Yang penting tunjuk unit darab RM. Okay, so sini kita jual share keutamaan 1.200.000. Perlu tulis RM tak? Tak perlu. Kenapa? Atas sudah saya tulis. Okay, 1.200.000. Okay, huraian. Ramai student dia tak tahu huraian nak tulis apa. Huraian mesti termasuk apa? Mesti kamu tulis berapa unit. How many unit? And then kamu kena tulis apa share. What share is this? Apa jenis? Apa jenis share itu? Share keutamaan, share biasa. And then kamu kena tulis berapa ringgit satu share. Okay, berapa ringgit satu share? 1, 2, 3. 3 things you need to write. Terbitan modal share keutamaan saja tak boleh ke? Kamu tak cakap unit tak boleh ya. And then kamu tak cakap persen pun tak boleh. Tak cakap berapa ringgit satu share pun tak boleh. These 3 you must include. Okay, mesti include 3 benda ini. So macam mana kita tulis? Merekod apa? Kamu nak merekod terbitan siapa? Terbitan berapa unit sini? Kita tengok balik. Actually very clear, you can see from the formula here. 600,000 unit, 600,000 unit, 2 ringgit for 1 share. Okay, so kamu jual merekod terbitan 600,000 unit. Share apa? 8% share keutamaan. Dan berapa ringgit satu share? 2 ringgit satu share. We call it se-share lah. Se-share. Tak payah tulis satu share, okay? Se-share. Okay tak? I forget bracket. Merekod terbitan 600,000 unit. So, berapa unit? Share apa? Satu unit berapa? 1, 2, 3. These 3 very important. Okay, adakah kita jual satu jenis share saja? Tidak. Kita ada jual lagi satu share, panggil share apa? Share biasa. Okay, let's record for share biasa. Okay, share biasa senang sikit. Permohonan apa? Permohonan share biasa. And then sini tulis modal share biasa. Okay, dan berapa ringgit? 6 juta ringgit. So sini 6 juta. 6 juta. Okay, berapa unit? Merekod terbitan berapa unit? 6 juta unit. And then share apa? Share biasa. Satu unit berapa ringgit?
1 unit, 1 share. Se-share. For safety, you must record the full sentence. Safety, okay? Jangan kamu cakap, oh, ikut textbook, dia tak ada tulis berapa unit. Tapi for safe, this is very important. Berapa unit, berapa ringgit. Jangan nak jimat kamu punya ink. Okay? Jangan jimat ink kamu. Okay, cikgu tanya, pernah tak kamu tengok soalan tu, share biasa ada 2 harga punya? Pernah tak? Satu share biasa RM2, satu share biasa 50 sen punya. Pernah kan? So, kalau kamu nampak share biasa dia tak sama ringgit, macam mana kamu buat? Adakah kamu buat dalam satu kolom? In one column. Two column, correct. Mesti asing. RM1 punya satu kolom. 50 sen punya satu kolom. Okay, jangan kamu tulis kolom yang sama. Sebab walaupun dia share biasa, tapi dia punya harga tak sama, maksudnya dia adalah 2 jenis share yang tak sama. It's not the same thing. Okay, lepas tu kita pergi ke Julai. Bila dia dapat duit? Dia dapat duit 31. Okay, so kalau dia dapat duit apa yang bertambah? Who knows? Dapat duit, bank bertambah. So bank tambah maksudnya debit ke credit bank? Debit bank, correct. So kita debit bank, and then kita kena credit apa? Debit bank kita kena credit permohonan. Tapi sini ada 2 permohonan, betul tak? We got 2. So macam mana? Record 2-2. Permohonan 8% share keutamaan, and then permohonan share biasa. Okay, so bank berapa? Oh, by the way, jangan tengok bank dulu. Kita jual untuk share keutamaan 1.200.000. Share biasa 6 juta. So, berapakah jumlah bank yang saya dapat? How much I get? How much the money I get? 7.200.000, betul. 7.200.000. Cikgu blur sudah. Okay, sini kita tulis apa? What you say? Dapat duit. Tunai kamu? Tunai diterima dari mana? Tunai diterima. Standard form? Or you mean the times 10 power 2? Okay, merekod kan, yes. Merekod tunai, penerimaan tunai, boleh juga. Okay, merekod penerimaan tunai daripada terbitan share apa? Share 8%, jangan lupa. 8% share keutamaan dan share biasa. And then kita sudah masuk bank, betul tak? Sudah masuk bank, macam mana kita tulis? Dan dibankkan. We put in the bank already. Okay, perlu tak kita tulis berapa unit kita jual, jenis apa share, and then 1 unit berapa sini? Sini perlu tulis? Tak perlu. Hanya masa kita jual, baru kamu kena cakap apa yang kamu jual, berapa yang kamu jual. Okay, tapi masa bank tak perlu tulis. You receive money already, no need. Sebab sini kita cuma tengok atas saja. Refer back to the top, then you know already. Siap? Kan? Okay, saya bagi sikit
revision summary, kamu boleh tuliskan. Okay, you can write down your paper. So first one, masa kita masuk ke dalam kita punya journal, mesti kamu debit apa, credit apa. Okay, kita terbit share. Terbit share apa bertambah? Modal tambah. So kalau modal tambah, kita kena buat apa dengan modal? Kredit modal. Okay, modal bertambah, kredit modal, debit permohonan. I purposely reverse because I want you to remember modal. Paling penting modal lah. Then lepas tu kamu terima duit. Apabila terima duit, apa yang bertambah? Bank yang bertambah. So bank bertambah, apa jadi dengan bank? Debit ke kredit? Debit bank. Bank bertambah, debit bank, dan kredit permohonan. Okay, this is the full summary. Habis sudah. Ini saja. Okay, then saya bagi extra benda. Kalau hari ini saya terlebih terima duit. Apa kamu buat? Terlebih terima duit. Adakah company terlebih terima then you just receive the money? Just keep it. Keep in the pocket. No, right? What do you do? Bayar balik. Tolak balik. So bayar balik, apa terjadi kepada bank kamu? Tambah ke tolak? Bank akan berkurang kalau kamu terlebih terima. So, bank berkurang, debit ke kredit? Kredit, bank, debit apa? Can you guess? Credit, bank, debit? Temporary account is what? Account sementara? Permohonan, betul. Okay, this is a summary ya. Okay, kamu boleh screenshot ini ataupun tulis dalam kertas kamu lah. I think you screenshot first. Nanti kamu tulis dalam satu kertas. Ini adalah semua benda yang kamu kena faham dan ingat untuk terbitan share. Okay, sudah. Soalan ketiga, let's go to question 3. Okay, pada 1 November, syarikat Berjaya Berhad bercadang untuk menerbitkan share yang terdiri daripada 500,000 unit, 6% share keutamaan, RM1 1 unit. Dan 2 juta unit share biasa, 50 sen seunit. Okey, lepas tu dia terbit saja bercadang. And then pada 1 Januari, syarikat telah menawarkan kepada orang ramai 300,000 unit, 6% share keutamaan dan 300 share unit share biasa yang dibayar penuh semasa permohonan. Okay, then apabila tempoh permohonan tamat pada 31 Januari, syarikat telah menerima permohonan sebanyak 200,000 unit share keutamaan, 500 unit share biasa. Bayaran penuh telah diterima oleh syarikat semasa permohonan dibuat. Quite many things to see ya. Okay, lepas tu, okay, apa maksud sini ya? What you can see here. Dia cakap, pada 10 Februari, wang yang diterima atas lebihan langganan dikembalikan kepada pemohon yang tidak berjaya. Okay, so this one, let's see, apa yang dia nak kita buat. Dia ada terlebih terima duit, betul tak? Terlebih terima. Okay, dia terbit berapa? I think dia macam terbit banyak ni. 250, 200, 500. Okay, see first. Start from November 1. Kita kasih split dulu. Okay, kita ada share keutamaan 6%. This one you no need to write lah. Kamu tengok dulu. So dia ada 500,000 unit. 1 unit RM1. Okay. And then untuk share biasa, dia ada 2 juta unit, 1 unit 50 sen. Okay, pada Januari 1, dia telah menawar and then, so maksudnya dia baru terbit. Dia baru terbit yang untuk 6% minyak, share keutamaan, 300,000
1 unit RM1 I put here first. And then share biasa. Share biasa dia pun jual 300,000. 1 unit 50 sen. Tapi pada Januari 31 dia telah tutup. Okay, Januari 31 dia sudah tutup permohonan dan dia terima duit. Okay, tapi berapa yang dia terima? Tengok. Dia telah terima permohonan sebanyak 200,000 unit share keutamaan dan 500 unit share biasa. Okay, what is this? Share keutamaan dia dapat 200,000 unit, and then share biasa dia dapat 500,000 unit. Adakah dia terlebih? Oh, ini terlebih 10, is it? 300,000. Oh, okay. So dia telah terima terlebih berapa? Mana satu yang terlebih terima? Which one? Biasa bingit. Okey, betul. Yang biasa bingit sudah dia terlebih terima. Sepatutnya dia terima berapa? Sepatutnya, okay, let's count first. Kita kirakan. Okay, by the way, saya rasakan dia soalan ini kan, dia tak penuh untuk share keutamaan, betul tak? Bayaran penuh. Dia telah menerima permohonan sebanyak 200,000. Okay, let's see. Dia terbit sini 300,000. Ini dia terbit berapa? 300,000 darab 50 sen. 150,000. Okay, dan untuk share biasa, sini dia dapat berapa? Okay, sini dia dapat 200,000. Okay, 200,000. Dan share biasa dia dapat berapa? 50 sen. So sini dia dapat 250,000. Okay, so sini kita extra dapat berapa? Actually ini tak perlu tengok. November 1 tak perlu tengok. Kenapa tak perlu? November 1 dia cuma nak bagi tahu saya harga saja. Sebab dia cakap bercadang. Tapi adakah dia sudah jual? Belum. Dia bercadang saja. Okay, so sini kita tengok. Share keutamaan dia tak dapat penuh kan? Tapi share biasa dia dapat terlebih. Ini terlebih berapa? Cuba kamu kira. Terlebih berapa ringgit sudah? Okay, so dia sudah terlebih 100,000. 100,000, 100,000. Okay, so you need to count. So pada Februari 10 dia akan kembali. Okay, return back kembali yang lebihan langganan. Okay, so sini share biasa bingit. Kamu akan jual 200 RM berapa? 250,000 minus 150,000. So sini kamu akan jual bagi balik 100,000. Okay, let's see one by one. Macam mana kita nak record sini? Okay, we record this one first. Permohonan kita kena tulis apa? Permohonan. Kita baru terbit. Maksudnya apa yang bertambah? Modal bertambah. Betul tak? So, Januari 1 kamu kena record apa? Debit apa, kredit apa? Debit, permohonan, kredit, modal. Betul.
kredit modal, debit permohonan sebab modal bertambah. And then January 31, kamu terima duit. Terima duit apa yang bertambah? Bank bertambah. So debit bank, kredit siapa? Kredit permohonan. Betul. Okay, then saya kembali duit. Bank akan jadi apa? Bank berkurang. Okay, bank berkurang, kredit bank. Betul. And then debit siapa? Permohonan. Betul. Okay, tapi kan sini kan cikgu nak bagi tahu sikit benda. Kalau dia tak cukup, you see ini share biasa. Ini share biasa yang sangat hairan ni. Saya terbit 300,000, tapi saya cuma dapat 200,000. So kamu rasa saya kena record 200 ataupun 300? Which one I should record? Cuba kamu teka. 200, 300. Answer is 200. Saya kena record yang berjaya saja. Okay? So maksudnya ini kamu pun kena edit. Oh, walaupun saya jual 300,000, tapi yang berjaya 200,000 saja. Kan? So sini kamu kena edit bukan 300 tapi 200. Ini pun 200. Faham tak? Sebab saya tak berjaya jual. Macam contoh kamu jual itu tiket wayang. Okay, the movie ticket. Kamu jual 50, tapi cuma berjaya jual 30. So what you tell to the boss? Oh, boss, saya jual 30 saja, bukan 50. Okay, you tell your boss how much you sell, not how much you open for sale. Okay, so sekarang kamu ikut ini, kita record sini. Okay, macam mana record? Wah, this one is a many things here. 6 markup. Okay, tarik butir, and then sini tulis debit RM, and then credit RM. Okay, so first, nak tulis tarik mana satu? November 1, January 1 ke January 31 ke February 10? Which one? Mana satu? January 1, yes. November 1 tak payah tengok sebab ini baru cadang. Bukan betul-betul kita record. Yes, only for journal arm. Only for journal arm? No lah. The top one is just to inform you how much is the unit. RM1, 1 share, 50 sen, 1 share. It's just to inform you, this is modal dibenarkan. Okay, the maximum one. Okay, so sini kita kena debit permohonan kredit modal lah. Share keutamaan 200,000 1 unit, RM1. Okay. January 1. Okay, sini kamu tulis debit permohonan 6% share keutamaan. 6%. Kenapa perlu tulis 6%? Boleh tak saya tulis permohonan share keutamaan saja? Cannot. Why cannot? Sebab mungkin ada juga 8%, betul tak? Boleh tak ada 8% share keutamaan? Boleh. So, kalau kamu tulis share keutamaan tapi tak tulis dia punya percentage, nanti ada lagi share yang baru 8%. Then how you differentiate? Tak boleh kamu bezakan sudah. Faham? Okay, so sini kita tulis 200,000 saja sebab saya cuma berjaya jual 200,000. I only sell for 200,000. Okay, I don't sell for 300,000. Successful lah yang betul-betul saya jual. So sini kita tulis merekod apa? Merekod terbitan siapa? Berapa unit? 200,000 unit. Share apa? 6% share keutamaan. Dan 1 share berapa ringgit? 1 share RM1.
Okay, lepas tu kita kena rekod untuk share biasa juga. Okay, share biasa punya adalah 300,000, 1 unit 50 sen, so 150,000. Okay, so here January 1 permohonan share biasa. Dan kredit modal share biasa 150,000. Okay, so sini kita tulis apa? Merekod terbitan apa? Terbitan 300,000. Oh, saya tulis terbitkan. Sorry. Terbitan. Terbitan 300,000 unit share biasa. 1 unit 50 sen se-share. Okey? Siapa tak faham? Rekod salah lagi ke? Sorry. Tak adalah. Mana ada rekod salah? Number 1, January 1. January 1, saya cuma jual 300,000 unit. 1 unit 50 sen, sepatutnya saya dapat 150,000. Okay? Ini yang saya buka untuk jual lah. I just open for sale 200,000 and 150,000. I just open for sale this one. Tapi pada January 31, saya dapat duit. Okay, follow the date. So ini yang second one. Saya dapat duit. So debit bank, kredit permohonan. Berapa jumlah saya dapat? Saya dapat jumlah sini berapa? Duit yang saya dapat 450,000. Okay, you see ya. Saya jual 200,000 dengan 150. So sepatutnya saya dapat 350,000. Kenapa saya dapat duit 450? Sebab saya terlebih. I receive money terlebih. So nanti saya akan pulang balik duit yang saya terlebih dapat. Okay? So ini masih kamu rekod 450,000 ah. You still record for this one. 450. Okay, January 31. Okay, January 31 saya dapat duit. Dapat duit saya kena debit apa? Debit bank. And then saya kena kredit apa? Kredit permohonan. Permohonan 6% share keutamaan. Dan juga permohonan share biasa. Okay, share biasa. So, bank saya, okay, sini kamu jangan ikut atas punya, kamu ikut tadi punya 450,000. Jumlah bank saya dapat 450,000. And then share keutamaan saya dapat 200,000. And then share biasa saya dapat 250,000, which is terlebih. Okay, ini terlebih sudah. Extra receive money ya. So, sini kita tulis apa? Merekod apa? Merekod penerimaan wang. Daripada mana? Daripada terbitan share. 31 January. Month first, right? Month, sorry. 31. Saya tertulis 1 pula. Betul. Okay, merekod penerimaan wang daripada terbitan share. Terbitkan lagi. Sorry. 6% share keutamaan dan share biasa. Dan juga kita buat apa? Kita sudah dan dibankkan. Already put inside the bank. Sometimes you also write terbitkan. Ya loh, terbiasa sudah kan? Terbitkan, terbitan.
Okay, lepas tu, pada bila kita pulang balik duit dah? When we give back the money? Februari bila? Februari 10. Saya kembalikan duit yang terlebih saya terima. So, bank akan berkurang jadi credit bank, debit permohonan. Okay, 10. Okay, so saya kena pulangkan bagi siapa punya? Mana satu punya? Share keutamaan ke share biasa? Saya akan pulang kepada share biasa punya. Sebab share biasa yang terlebih terima. So, terlebih terima 10,000. 100,000. Yes, 100,000. Okay, sini kamu merekod apa? Merekod pengembalian apa? Pengembalian wang yang lebih langganan. Merekod ataupun pulangan. Pulangan wang lebih langganan. Kepada siapa? Kepada pemohon. Okay, kepada pemohon. Means for those who late, then we return the money. Macam kita jual tiket juga. Kalau saya ada 10 tiket, ada 12 orang beli, so saya kena bagi balik yang 2 orang itu. I need to return the extra money for the 2%, the last 2%. Okay, sini okay? Dan tell teacher. What is langganan? Langganan means like how to say? I just know the Chinese. Langganan means Chinese means like 光顾啦，光顾，有人光顾你。Like the people come and buy with you, like then you return back lah, return back for the extra money you get. Okay Extra selling lah. Welcome you? No, welcome you. It's like the customer come and buy with you lah. The customer lah, the extra sales. Okay, done right. Okay, teacher think that I cannot finish question 4 because the time constraint. So we end here. But before that, teacher want to give. I want to get some review from you. Okay, for those who are first time student. So first time student, do you like teacher class today? Do you feel that today class got help you or no help you? Ada bantuan tak? Yes. Ada bantuan. I hope it's clear your mind, especially like jual share, credit modal. Then dapat duit, debit bank. So helpful, help you recall back. Okay, good. Then teacher want to ask you, siapa nak dapat A sini? Your school haven't teach, but you understand or not? Your school haven't teach, but you understand or not? Oh, even your school never teach, but you understand. Tak belajar lagi, tapi okay. Okay, good. Of course, yes, right. Mesti kamu nak dapat A kan? Account, is it easy to get A? Senang tak? No, it's not easy. Especially kalau kamu tak ada cara nak hafal. Betul? So, anyone want to get personal Q&A with teacher? Like you want to ask teacher question in school or what? Tak ada ke? Tak ada orang nak tanya cikgu? Like I can help you. Question sekolah punya. 1, okay. Okay, so actually teacher is having a monthly online tuition. Okay, siapa yang, saya rasa ada yang student yang join sudah kan? So for those who never join, just for let you know, we got 2 tingkatan, Form 4 and Form 5, and Maths and Account, and Maths and Account. Okay, so ini jadual saya. So mungkin kamu cakap, cikgu boleh tak saya tukar masa? Okay, actually tak boleh tukar masa.
Okay, tapi jangan takut. Walaupun kamu rasa macam clash masa kamu, like, oh ini Sunday ada sekolah, ini Thursday saya sudah tuition, tak apa ingat. Kamu masih boleh tengok video selepas kelas. You still can watch a video, anytime you want also can. Okay, so let's see what you will get in the class. First, kamu akan dapat live class setiap minggu, 1 jam 30 minit. Okay, so macam hari ini kita guna Zoom. Then, kamu boleh tanya soalan dekat chat box. Tapi kalau kamu rasa tak faham lagi, apa kita buat? Tak faham lah cikgu, too fast already. Okay, you can watch back the video. Okay, untuk setiap kelas kamu akan dapat video. It's free ya, termasuk minyak. Okay, so video ini adalah recording untuk kelas tuition kita. Kamu boleh tengok bila-bila saja. Nak tengok midnight, 12 o'clock, nak tengok pagi 5 AM pun boleh. Unlimited replay. And then no expire date. Okay, kamu akan dapat worksheet dengan nota dalam soft copy. You can print out and then do together with the video or do together with my live class also can. Okay, then you can get personal one-to-one Q&A. You get practice on hot question. Macam exam minute question, we will do a lot. And techniques how to score A. I will teach you how to see this one is which one. Macam mana kamu nak asingkan. Like kaedah analisis, kaedah perbandingan. Macam mana kita nak bezakan dia. Ada kan student yang blur. Bila saya guna perbandingan, bila saya guna analisis. Betul? So you need to know how to differentiate. Teacher will teach in the class. Okay, then ini adalah good review cikgu. Okay, ini last year mereka join cikgu punya seminar. I can say last year punya seminar 95% semua keluar dalam exam SPM. Nak tak? Nak dapat tips tak? SPM. Soalan apa yang keluar? Nanti cikgu akan ajar. Kalau kamu join kelas cikgu, saya akan ajar kamu. Dan bagi tahu kamu soalan apa yang banyak kemungkinan akan keluar. Okay, then this is one of the student from East Malaysia dari Sabah. So dia join sampai kelas dari lesson pertama. Okay, last year dia form 4 join sampai hari ini form 5. So last year form 4 Oktober dia sudah dapat 98 markah. Do you think it's easy to get high marks? Form 4 punya senang tak? Siapa form 4 sini dapat 98? No, right? It's quite difficult, but she managed to get very well done. I know that it's hard for you lah. Kamu tak ada physical class. Nak pergi sekolah pun beberapa bulan dan tutup lagi. Betul tak? Tapi dia dapat markah yang sangat tinggi ya. Okay, then another student. Ini student dia tak pernah join live class. Dia cuma join saya punya video saja. Tengok video saja. Okay, so dia join tapi dia tengok video. Sebab live class punya masa dia clash. So dia cuma tengok video, dia dapat improve dari 69 jadi 97. Termasuk bab 8. Kamu tahu kan form 4 punya chapter mana bab yang paling susah? Bab 7 dengan bab 8. Betul tak? So, dia dapat 97 is quite a high marks, very high marks. Termasuk APU dengan PKK. Okay, then ini spot question. Good review from my student. Kebanyakan spot question yang cikgu spot tu keluar. Mostly lah, I can say mostly. Ini pun cakap spot question, semua keluar juga. Okay, then ada soalan kamu boleh take picture dan tanya soalan. Tapi ini hanya bagi student yang join cikgu punya kelas. Okay, if you join, then you can ask question anytime. Public holiday pun boleh tanya. Okay, bila-bila saja. Okay, siapa nak tahu harga cikgu? Do you want to know my price? Ada tak? Mesti kamu rasa, mesti mahal kan cikgu punya tuition. Tidak, it's not expensive. Cikgu buat dia offer punya. Kenapa? Sebab saya tahu ramai orang ada financial problem. Masalah kewangan. So, sebelum tu, dekat luar, berapakah tuition class? Dekat normal tuition. Normal tuition 60 to 90. Betul tak? Siapa yang pernah tuition dekat luar, mesti kamu tahu harga dia kan? Tapi berapakah tuition class cikgu? Adakah 90? Bukan. 60? Bukan. 40? Bukan juga. Hanya
RM35 satu subjek. Okay, siapa nak kamu boleh screenshot ini. Nanti kamu boleh tunjuk kepada ibu bapa kamu. Okay, you can show to your parents the price. Satu subjek 35 sahaja. Termasuk 4 kelas 1 bulan. Okay, setiap bulan 4 kelas. Termasuk PDF, worksheet dan juga termasuk boleh tanya cikgu bila-bila saja soalan itu. Okay, ada 3 subjek ya. Maths, MS dengan account. Maths dengan MS dalam dua bahasa, BMBI lah. Both have. Let's say you, okay, siapa yang join, okay, kamu boleh beli balik video yang sebelum ini ya. Okay, sebelum ini. So, let's say kamu nak beli dari bab 1 boleh tak? Boleh juga. Nak beli bab 1, nak beli bab 2, nak beli bab 3 pun boleh. Sekarang kita sudah masuk bab 6 sudah, chapter 6. Okay, so kalau kamu nak beli video sebelum tu pun boleh. Okay, let's say kamu beli video termasuk kamu join kita punya tuition class. Kalau lebih daripada 10 bulan, cikgu akan free kamu seminar. Every year teacher got seminar setiap tahun. If let's say you got join my YouTube, siapa pernah join YouTube cikgu, memang ada seminar setiap tahun. Okay, tapi kali ini, tahun ini saya bagi free untuk siapa yang join ataupun beli video 10 bulan. Okay, also you can screenshot this one. Normal price is 129, 89 for offer. Tapi kamu akan dapat totally free kalau join 10 bulan ataupun beli video. Okay, siapa nak kamu boleh register dengan cikgu. Screenshot ini juga. You can contact teacher in Telegram ataupun WhatsApp. Okay, ini dua pun boleh. Ada soalan? No question. Let's say you got question, you can ask me. Kamu boleh suruh ibu bapa contact cikgu pun boleh. Okay, if let's say you shy, you want your parents to ask me also can. Okay, so thank you class for today. I hope to see you in the monthly class. Bye-bye.